Hai, Assalamualaikum dan selamat datang semua ke kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Apa khabar anda semua? Adakah anda semua sudah bersedia untuk belajar? Okey, kalau anda semua sudah bersedia, jom belajar. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Seperti yang anda lihat pada slide cikgu sekarang ni, tema kita pada hari ini adalah masyarakat muhibah. Masih lagi pada tema yang sama ya. Tapi unit kita masuk unit yang baru iaitu unit 5, tolong menolong. Okey, tolong menolong. Tajuk yang kita akan pelajari hari ini adalah dua tajuk, ringan tulang amalan mulia dan bersatu hati. Tetapi hari ini cikgu akan berfokuskan kepada 3 kemahiran, iaitu kemahiran mendengar, anda kena mendengar dengan betul-betul, kemudian bertutur dan membaca. Cikgu akan baca di sini, anda ikut di rumah, ataupun kalau sudah boleh membaca, anda boleh baca sendiri. Jadi bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 1 dan buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Jom kita mulakan. Untuk aktiviti kita yang pertama, okey, lihat buku teks muka surat 27. Di situ anda akan nampak satu perbualan di antara Aileen, Prima dan Halim dengan seorang pakcik yang bertajuk Ringan Tulang Amalan Mulia. Okey, untuk aktiviti ini cikgu nak anda semua dengar dan beri respon terhadap suruhan. Yang di bahagian ni kita bantu Aileen, Prima dan Halim bagaimana nak beri respon terhadap suruhan. Okey, jangan risau, untuk aktiviti ini kita buat sama-sama dahulu. Okey, sekarang cikgu akan baca, anda boleh baca bersama dengan cikgu. Sudah bersedia? 1, 2, 3, mula. Sila ke sini Aileen, Prima dan Halim. Apakah yang boleh kami bantu? Mari tolong pakcik bersihkan taman. Baiklah pakcik. Halim, tolong angkat tongcat ini. Macam mana Halim nak bagi respon ni? Pakcik ni kata, Halim tolong angkat tongcat ni. Pakcik ni suruh Halim angkat tongcat. Lihat wajah Halim ni, senyum kan? Maknanya dia bersetuju untuk angkat tongcat ni. Okey, bagaimana Halim memberi respon? Kita lihat sama-sama. Boleh, tetapi ke manakah saya perlu letak tongcat ini pakcik? Halim kata boleh, tapi dia tak tahu nak letak ke mana kan? Jadi pakcik ni pun jawab, angkat tongcat ini ke sana. Sambil menunjuk arah ke mana dia nak suruh Halim letakkan tongcat itu. Ini bagaimana Halim memberi respon kepada pakcik ni. Sopan kan bagaimana dia bagi respon dengan. Okey, seterusnya yang ketiga, situasi yang ketiga. Kamu berdua bersihkan papan gelongsor itu. Apakah respon mereka berdua? Cuba kita lihat. Okey, Prima dulu bagi respon. Maaf pakcik, kami tidak ada kain untuk membersihkannya. Prima di sini bukan maaf tak nak tolong. Dia kata maaf dia tak ada kain untuk tolong bersihkan gelongsor tu. Kemudian pakcik ni pun kata bersihkannya dengan kain ini. Kemudian Aileen pun jawab, baiklah pakcik. Habis. Itu saja respon antara Halim, Prima dan Aileen terhadap suruhan pakcik ini. Mungkin anda semua ada jawapan yang lain. Tak jadi masalah asalkan ia bersesuaian dengan keseluruhan dialog ini. Ya, aktiviti kita yang kedua pada hari ini murid-murid. Buka muka surat sebelah, muka surat 28. Bertajuk Bersatu Hati. Okey, aktiviti ini memerlukan anda untuk membaca dan memahami frasa. Okey, ingat lagi masuk frasa kan? Cikgu dah terangkan pada pelajaran yang lepas. Anda boleh rujuk ya. Okey, di sini kita akan baca bersama-sama. Okey, dan kita akan memahami frasa tersebut. Kita akan cuba padankan dengan gambar-gambar yang ada di bahagian bawah ini. Kalau anda sudah bersedia, jom kita baca sama-sama ya. Cikgu akan baca secara perlahan-lahan. Okey, petikan ini bertajuk Bersatu Hati. Ada 3 sekawan, iaitu sang ular, sang tikus dan sang burung. Mereka selalu tolong-menolong antara satu sama lain. Pada suatu hari,
Tiga sekawan itu bermain di dalam hutan. Malangnya, mereka terkena jerat. Mereka cuba membebaskan diri. Sang tikus menggigit jaring dengan giginya. Suara merdu sang burung memanggil kawan-kawan mereka di dalam hutan. Tidak lama kemudian, kawan-kawan mereka pun datang membantu. Akhirnya mereka bebas. Kita baca frasa yang berwarna biru ini. Tiga sekawan terkena jerat, menggigit jaring, suara merdu kawan-kawan mereka. Okey, tiga sekawan ni anda semua tahu kan, terkena jerat. Okey, jerat ni yang ini jaring ini. Menggigit jaring tak ada masalah. Kemudian suara merdu ni maksudnya suara yang sedap didengar lah ya. Okey, kawan-kawan mereka ada semua faham maksudnya. Baiklah, kita lihat di manakah frasa-frasa ini boleh dipadankan dengan gambar yang di bahagian bawah ini. Okey. Yang pertama, di sini ada tiga sekawan, iaitu sang ular, sang tikus dan sang burung. Mereka selalu tolong-menolong antara satu sama lain. Ini dengan dipadankan dengan gambar atas kiri ini. Mereka tiga sekawan ni. Okey. Seterusnya, perenggan yang kedua. Pada suatu hari, tiga sekawan itu bermain di dalam hutan. Malangnya mereka terkena jerat. Mereka cuba membebaskan diri. Gambar yang kedua di sebelah kanan atas. Mereka terkena jerat ni. Terkena jerat ni. Inilah jerat dia. Jaring ni, bentuk jaring ni. Okey, perenggan yang ketiga. Sang tikus menggigit jaring dengan giginya. Suara merdu sang burung memanggil kawan-kawan mereka di dalam hutan. Ni sang tikus menggigit jaring. Tengok gigi tikus ni tajam kan. Dia boleh gigit jaring-jaring ni. Sambil burung ni memanggil kawannya yang lain di dalam hutan. Dan perenggan yang keempat, tidak lama kemudian kawan-kawan mereka pun datang membantu. Akhirnya mereka bebas. Sang burung tadi panggil kawannya kan. Apabila kawan mereka datang membantu dan akhirnya mereka pun bebas. Selamatlah ya. Itu kepentingannya kawan-kawan boleh bantu kita dalam masa kesusahan. Baiklah murid-murid semua, sekarang tibalah masanya kita kepada aktiviti yang dinantikan, iaitu latihan. Aktiviti ini kita akan menguji kefahaman anda semua terhadap penerangan yang cikgu dah buat sebentar tadi. Jangan risau, latihan ni mudah saja. Masih lagi gunakan buku aktiviti jilid 1. Rujuk muka surat 29. Okey, arahan dia mudah saja. Lengkapkan dialog dengan jawapan yang betul. Ingat aktiviti pertama kita tadi? Lengkapkan dialog kan. Aileen, Prima dan Halim tadi, ingat tak? Ini pun lebih kurang sama situasi dia. Okey, dialog di sini anda kena lengkapkan di ruang kosong. Okey, cuba kita lihat di sini. Kami akan memasukkannya ke dalam beg. Ini pilihan jawapan. Dan yang kedua ni juga, saya akan mengajak mereka. Ini, saya akan mengajak mereka. Cuba kita lihat kotak yang pertama ni. Rina, ajaklah kawan-kawan kamu untuk masukkan barang-barang ini ke dalam beg. Baik ibu. Macam mana Rina nak sambung ni? Saya akan mengajak mereka. Sini Rina seorang kan. Mak dia suruh ajak kawan dia. Jadi Rina balas, baik ibu, saya akan mengajak mereka. Yang ni yang cikgu tandakan dalam kotak merah ni, salin isi di dalam ruang kosong di sini. Tulis cantik-cantik ya. Baiklah, kotak yang kedua. Kami akan memasukkannya ke dalam beg. Lihat gambar yang kedua. Rina, kamu dan Aileen masukkan bungkusan makanan dan minuman kotak ke dalam beg. Baik ibu, kami akan masukkannya ke dalam beg. Ini jawapan yang kedua. Gambar yang ketiga dan keempat tak ada pilihan jawapan lagi kan? Bermakna anda kena buat dengan ayat sendiri. Lihat di sini, Prima, tolong kira jumlah beg. Jadi Prima jawab apa? Adakah beg ibu? Adakah ini ibu Prima tadi? Bukan kan? Ini ibu Rina kan? Jadi Prima akan jawab makcik kan? Betul tak? Betul tak? Jadi Prima akan jawab baik makcik. Dia akan jawab apa?
buku ayat sendiri di bahagian ini dan ini. Halim susun beg-beg ini di dalam kotak. Jadi Halim akan membalas suruhan daripada Aileen dan Rina ni. Okey, guna ayat sendiri. Untuk latihan kita yang kedua, buka muka surat yang sebelah dia. Muka surat 30. Aktiviti 2. Okey, arahan dia A, baca dan fahami frasa. Macam aktiviti kita yang pertama yang kedua tadi kan. Memahami frasa. Baca dan fahami frasa, kemudian tulis frasa berdasarkan gambar. Di bawah gambar ni ada kotak kosong di sini. Anda kena tulis frasa yang manakah bersesuaian dengan gambar ini, macam kita buat dalam aktiviti ataupun penerangan cikgu yang kedua tadi. Gambar yang pertama juga tadi, gambar dan frasa tu. Okey, cikgu akan baca. Cikgu harap anda boleh baca bersama-sama dengan cikgu di rumah ya. Seekor singa sedang tidur lena di dalam hutan. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja terpijak ekor sang singa itu. Sang singa terjaga lalu menangkap sang tikus. Tolong lepaskan saya. Saya akan menolong kamu suatu hari nanti kalau kamu lepaskan saya, kata sang tikus ketakutan. Sang singa pun melepaskannya. Baik pula singa ni kan. Pada suatu hari, sang singa terkena jerat si pemburu. Ia mengaum meminta tolong. Sang tikus terdengar jeritan itu. Ia pun segera mendapatkan sang singa. Sang tikus menggigit jerat itu sedikit demi sedikit. Akhirnya, sang singa pun bebas. Terima kasih kerana menolong saya, kata sang singa kepada sang tikus. Sekarang cikgu nak kamu tumpukan perhatian kepada ni, yang cikgu tandakan dalam kotak-kotak ni. Dalam buku teks buku aktiviti awak yang bercetak tebal tu, tidur lena, terpijak ekor, suatu hari nanti sang tikus ketakutan, terkena jerat, terdengar jeritan, menggigit jerat dan menolong saya. Ini frasa-frasa yang terdapat, yang telah ditandakan di dalam buku aktiviti awak. Jadi frasa yang manakah sesuai untuk keempat-empat gambar ni? Cikgu bagi satu contoh saja ya. Lihat gambar yang pertama ni. Sang singa ada Z di atas kepala kan. Nampak tidur kan. Jadi jawapan dia tidur lena. Untuk gambar yang kedua, ketiga dan keempat, anda kena cari frasa yang mana satukah sesuai dengan gambar di bawah ini. Boleh, mudah saja kan? Okey, sekarang tibalah kita kepada aktiviti kita yang terakhir untuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu latihan kita yang ketiga. Lihat buku aktiviti jilid 1 muka surat 31. Okey, arahannya mudah saja, baca dan fahami frasa, kemudian lengkapkan dialog. Okey. Di sini anda diberikan dengan 1 2 3 4 5 frasa. Okey, dan anda kena isi di ruangan di bawah ini. Okey, tidak semua frasa ni akan digunakan tau. Ada satu lebih ni sebab yang pertama dah dibuat untuk awak. Kemudian ada 4 tempat kosong saja di bawah ni. Kena cari yang mana sesuai. Okey, yang pertama cikgu akan tolong bacakan. Saya penyapu. Gunakan saya untuk menyapu sampah. Ini frasa dia menyapu sampah. Tak ada kat atas ni kan. Kemudian ni sabit kan. Betul tak? Sabit. Gunakan saya pula untuk, adakah saling menolong menjadi ringan badan saya, kita semua berguna ataupun menebas lalang. Gunakan saya untuk. Kemudian penyapu ni kata, wah nampaknya saling menolong menjadi ringan badan saya, kita semua berguna menebas lalang. Wah nampaknya apa di sini. Kemudian ya, kita ada tugas masing-masing. Kita perlu apa di sini? Saling menolong menjadi ringan badan saya, kita semua berguna ataupun menebas lalang. Akhir sekali, saya setuju kerja yang berat akan jika kita tolong menolong. Pilihan jawapan ada di atas. Hanya satu yang anda tak boleh guna. Yang
lain ada 4. Anda boleh isi di ruangan 4 ruangan kosong ni. 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu harap anda semua dapat menyiapkan ketiga-tiga latihan yang cikgu berikan ni tadi. Okey, baiklah murid-murid semua, itulah saja pelajaran kita pada hari ini. Aktiviti dia agak mudah ya, seperti aktiviti kita yang sebelum ini juga. Cikgu harap anda semua dapat memahami penerangan cikgu dan juga dapat menyiapkan ke semua latihan ataupun aktiviti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Jika ada masalah, tak apa, anda boleh hubungi cikgu lagi, okey, ataupun letakkan komen, type di ruangan komen. Cikgu kan cuba luangkan masa untuk menjawab persoalan anda tu. Jadi sampai kita berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga SOP. Bye.